Okey, baiklah, saya mulakan. Yang saya hormati Puan Jalila binti Haji Mansur, Puan Guru Besar kita, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Selandar, kerana sudi pada pagi ini bersama dengan saya, Cikgu Fauzi dan anak murid saya sekalian tahun 5 Zamrud 5 Zamrud untuk sesi PDPR kita Sejarah bagi Tajuk yang Tertera. Sebelum itu juga kita akan bersama-sama juga dengan Puan Rosida binti Abdul Rahman, iaitu guru penekanan kurikulum kita, ekokurikulum kita yang dalam perjalanan ke sekolah, tapi dalam masa yang sama beliau sama-sama lah berada dalam kita punya sesi Google Meet ni. Jadi cikgu nak murid-murid buka kamera dan berikan salam kepada Puan Guru Besar kita. Okey, berikan salam kepada Puan Guru Besar kita. Saya tak apa dengar suara anak murid saya. Berikan salam pada Puan Guru Besar kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam semua. Semoga semua sihat. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Terima kasih kerana budi bahasa yang baik anak-anak murid saya tahun 5 Zamrud yang mempelajari sejarah pada pagi ini. Jadi sebelum tu cikgu tak nak terlalu lama sebab kita mempunyai 30 minit saja untuk sesi PDPR kita ni secara dalam talian melalui Google Meet. Jadi dekat sini nanti cikgu akan buat penerangan yang pertama sekali. Cikgu harap murid-murid telah pun tulis di dalam buku teks. So dekat paparan Kemi cikgu ni, Google Kemi ni murid dah pun tuliskan hari ni Jumaat tarikh 24 September kita akan ada tajuk 9 identiti negara kita dan unit 9 bendera kebangsaan, yang mana sebelum ni unit 8 murid-murid telah pun pelajari tajuk jata negara. Jadi cikgu harap kerja-kerja yang ada pada Google Classroom iaitu modul fizikal yang sebelum ni telah dipindahkan kepada modul online, murid-murid telah siapkan. So ada 3 perkara yang murid akan pelajari hari ini. Pertama akan belajar sejarah bendera kebangsaan, yang mana murid mesti rujuk muka surat 120 hingga 125. Jadi untuk pengetahuan Puan Guru Besar, murid-murid akan belajar hari ini berkenaan dengan bendera kebangsaan. Pertama sekali, murid-murid akan pelajari apa yang dikatakan sejarah laluan kepada kata proses terbentuknya atau terzahirnya bendera kebangsaan yang cikgu garis-gariskan ni. Kemudian kita akan belajar dan tahu bendera kebangsaan negara kita apa. Jadi cikgu harap murid telah pun sedia maklum melalui flip classroom yang telah cikgu berikan video pada semalam dan juga ingatan mesra sekali lagi pada pagi ini berkenaan dengan bendera kebangsaan negara kita. Kemudian yang terakhir sekali, murid akan pelajari kepentingan mengibarkan jalur gemilang. Dekat sini kepentingan mengibarkan jalur gemilang, cikgu ingin mengingatkan, ia menunjukkan bahawa sejauh mana kita pandang saja bendera kita tu, apa sebenarnya yang memberikan kita input bahawa kita pandang bendera negara kita, apa yang dapat kita zahirkan. Pertama yang biasa, murid akan cakap jawapan yang biasa iaitu berbangga, berbangga, berbangga. Jadi hari ini cikgu nak untuk bahagian kepentingan mengibarkan jalur gemilang, murid berikan idea-idea yang lain. So hari ini cikgu nak tengok bagaimana Okey, setelah kerja-kerja telah siap di dalam Google Classroom, modul online yang dulu cikgu pagi fizikal kat sekolah awak ambil kan. Sekarang online, tolong siapkan semua dan muat turun nota. Nota di sini, contoh cikgu tunjukkan awak, nota dekat 5 Zamrud. Cikgu minta maaf ada murid-murid yang ada anak murid cikgu yang dah masukkan nota nota yang dibuat. Dekat sini kalau cikgu klik, dia dah ada berapa nombor orang. Cikgu belum tanda, minta maaf sebab cikgu nak tanda tahun 2 Zamrud, 6 Zamrud, 4 Zamrud dan juga sain 3 Zamrud. Jadi dia banyak. So cikgu harap awak bersabar, tunggu siapkan nota ni juga. Kemudian kamu pergi kepada sejarah latihan pengukuhan. Ni dia cikgu tulis sejarah latihan pengukuhan. Hari ni tajuk dia telah pun keluar. Dia dah appear dah. Dekat sejarah bendera kebangsaan ni kamu klik je. Dekat sini ada tugasan dekat bawah dia. So kamu klikkan tugasan dekat sini Jadi nanti kamu fahamlah bagaimana nak buat. Okey, setelah siap semua, tak kisah awak nak buat hari ni pun boleh. Alhamdulillah, nak buat petang, nak buat malam besok sebelum sampainya sesi PDPR kita pada Jumaat minggu depan 1 Oktober. Jadi kamu siap bekerja awak. Okey, cikgu harap murid-murid faham. Okey, faham tak setakat ni? Faham cikgu. Okey, alhamdulillah bagus. Okey, sekarang ni cikgu pergi kepada my view board. Okey, kejap Cikgu tunjukkan kepada awak. My view board. Okey, murid cikgu nampak tak my view board ni? Nampak. Nampak cikgu.
Okey, Nampak. cikgu stop. Cikgu nak sharing dekat sini dulu sebab sebenarnya cikgu risau saya yang tak nampak rasanya. Dekat sini sekejap Cikgu share dekat awak. Windows. Okey. Sekejap Okey, nampak tak? Dia lambat sikit. Okey, nampak? Dia tak keluar gambar lagi. Dia keluar. Tak apa-apa. Nampak. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, ingat Okey, masa penerangan saya nanti awak kena berikan jawapan ataupun berikan perhatian ataupun awak nak cakap pun boleh. Tak kisah, awak boleh tanya saya. Okey. Ini kita akan pelajari pertama sekali nanti tentang nama bendera kebangsaan. Okey, kemudian pertama sekali kita belajar, minta maaf sejarah bendera kebangsaan. Cikgu tersilap. Sepatutnya 9.2.1 ni sejarah bendera kebangsaan dia di atas. Okey, kemudian sejarah bendera kebangsaan tu kamu tahu apa sebenarnya nama bendera kebangsaan tu? Untuk 9.2.3 maksud warna dan lambang pada bendera kebangsaan itu kemudian okay, itu kemudian. Okey, sekarang ni slide yang seterusnya. Okey. Pertama sekali, kat dalam ni sebenarnya bendera kebangsaan ni dia merupakan salah satu ikonik pada setiap kita punya negara. Maksudnya negara Singapura, negara Malaysia, negara Thailand, Filipina, apa saja negara yang ada dekat dunia, dia ada bendera. Bendera tu sebenarnya sebagai lambang kemegahan. Kalau kamu rujuk buku teks, okey, buku teks muka surat 90 muka surat 120 hingga 121, kamu nampak pergerakan orang kata bila dia memenangi sesuatu pertandingan, kita dapat tengok sejauh mana bendera itu memberikan pengenalan kepada sesebuah negara. Ingat kalau kamu contoh dekat sekolah, kita ada bendera SK Selanda. SK Selanda untuk mengetahui selama ni sudah pun berusia 100 tahun. Ingat ia ditubuhkan pada tahun 1921. Dah lama. Itu untuk pengetahuan awak lah. Jadi bila kita tengok bendera ke sekolah kita sama juga macam bendera Jarum Gemilang. Ia menunjukkan identiti sekolah tersebut, identiti negara kita. Bila tengok je bendera ke Jarum Gemilang, dah tahu itu adalah bendera Malaysia. Okey, belum lagi maksud-maksud yang ada pada warna dan juga lambang yang ada pada bendera. Jadi dekat sini cikgu nak bincangkan nanti bagaimana bendera kita ni, bendera kebangsaan ni mula terbentuk. Kemudian memberikan nama bendera kebangsaan tersebut. Okey, seterusnya untuk sejarah bendera kebangsaan ni, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 122 hingga 125. So dekat sini kamu tengok pada tahun 1949, Majlis Perundangan Persekutuan dia menganjurkan pertandingan. Kita baru saja berakhir pertandingan aktiviti bulan kebangsaan kan. Jadi dekat sini kita bersesuaian lah walaupun dah lepas, tapi kat sini cikgu nak tunjuk kepada awak bagaimana sebenarnya bendera kebangsaan negara kita ni menjadi ataupun mendapat nama, proses-proses pembentukan dia. Jadi pada tahun 1949 ni diadakan pertandingan, mereka cipta bentuk, okey, mereka cipta bentuk bendera persekutuan. Cikgu, kenapa dia bendera persekutuan? Ingat dulu kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1963 selepas diturunkan bendera Union Jack. Cikgu, Union Jack tu apa? Union Jack tu adalah bendera British, iaitu penjajah kita. Jadi waktu tu bersama-sama dengan Tun Hussein On dan juga rakan-rakan pemimpin Melayu yang lain yang mempunyai semangat patriotisme telah menghalang bendera Union Jack ini dinaikkan untuk menggantikan contohnya bendera Persekutuan Tanah Melayu ketika itu yang dinamakan sebagai Sang Saka. Kat situ. Jadi bagaimana bendera kita ni terzahir, proses dia cikgu terangkan. Okey. Jadi pada tahun 49 tersebut, keputusan akhir diumumkan dalam The Malay Mail yang memberikan 3 rekaan bendera pilihan. Yang terakhir itu 3 saja. Macam awak lah masuk pertandingan kuis. Kuis jawab soalan sejarah kan. Berpuluh-puluh orang masuk sampai tempat pertama, kedua dan ketiga. Okey, so sekarang ni ini awak boleh rujuk muka surat 122 hingga 123 di mana cikgu nak tunjuk kepada awak pada tahun 1949 pertandingan ini dicipta. Ini nanti maklumat ini yang awak kena pindah ke dalam peta iTink. Nanti kejap lagi cikgu tunjuk Okey, yang kedua pada tahun 49 tu juga keputusan tu diumumkan dalam The Malay Mail. Ingat kita telah masuk ataupun orang-orang yang menyertai pertandingan mereka cipta bendera ni. Jadi pada tahun 1949 juga bendera yang dicipta oleh Muhammad bin Hamzah. Yang ini merupakan jurutera
yang bertugas di Jabatan Kerja Raya di Johor pada waktu itu. Dia mereka cipta benda ni. Okey, kalau kamu tengok yang warna merah bintang ni, ia berasal daripada bendera negeri ataupun negeri Johor pada ketika itu. Okey, sebenarnya bendera tersebut merupakan salah satu ikonik yang asal diambil kepada pembentukan bendera negara kita. Okey, sekejap ada yang baru masuk. Okey, Assalamualaikum Puan Elijah. Saya dah masuk penerangan sejarah bendera kebangsaan. Jadi saya tengah buat penerangan lah. Jadi harap dapat beri perhatian. Okey, kemudian seterus proses-proses tersebut masuk kepada reka bentuk yang dipinda. Ingat penzahiran bendera kita ni mengalami perubahan sehingga bendera jalur gemilang sekarang. Kamu kena tengok. Jadi ada sedikit rupa kat sendiri bentuk bendera negeri Johor warna biru ni. Sekejap, cikgu terlepas. Okey, yang warna biru ni. Masih lagi nampak macam bendera Johor kan. Kemudian pada tahun 1950, bendera Persekutuan Tanah Melayu tu diperkenalkan secara berperingkat tadi tu kepada yang orang kata proses-proses akhir. Inilah yang kita nampak pada ketika itu yang mana kalau kamu tengok pada asalnya belum lagi cukup 14 buah negeri yang ada dekat Malaysia ketika itu. Kemudian pada tahun 1963 masuknya Sabah dan Sarawak dan kita telah mengalami perubahan pada tahun 1963 di mana terdapat 14 jalur gemilang pada jalur gemilang tersebut yang menunjukkan 14 negeri termasuk satu wilayah persekutuan. Jadi itu asal maksudnya. Ingat murid-murid, warna lambang yang terdapat pada bendera jalur gemilang memainkan peranan penting kerana bendera lambang warna tersebut mempunyai maksud-maksud tertentu. Jadi cikgu harap dekat sini penerangan cikgu, murid akan dapat bagaimana nak memindahkan grafik yang cikgu tunjuk ataupun maklumat yang ada pada buku teks muka surat 122 hingga 123 dipindahkan ke peta I-Think. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan pereka cipta kita. Ya. Siapa nak tanya? Boleh. Slide yang cikgu share ni dia tak buka. Dia tak boleh buka? Kejap Dennis. Dia tak Dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Kejap. Saya share entire screen lah macam tu Saya kongsikan semua screen. Okey, sekejap Tak apa, kita ada 30 minit je ni. Okey. Okey, murid, anak murid saya nampak tak? tak. Tak nampak ke? Belum lagi. Sekejap. Dia lambat sikit. Okey, nampak tak? Okey. Dah nampak. Dah nampak. Dah nampak tak? Saya dah nampak. Okey, bagus. Alhamdulillah. Tapi tak apalah, tadi penerangan cikgu ada cakap. Cuma kamu kena beri tumpuan lah. Jadi nanti tadi pada muka surat 122, 123, awak pindahkan peta I-Think, maklumat tersebut ke peta I-Think, peta alih Okey. Mana ini adalah pereka cipta bendera kita. Jalur gemilang itu Encik Muhammad Hamzah yang dilahirkan pada tahun 1918 tanggal 5 Mac yang mana beliau mendapat pendidikan awal English College di Johor Bahru dan meninggal pada 19 Februari 1993 baru sahaja. Dia meninggal 93 tu nampak macam lama kan, tapi baru saja tidak lebih daripada 30 tahun. So dekat sini sebenarnya Encik Muhammad Hamzah ni bekerja sebagai arkitek di Jabatan Kerja Raya Johor dan kemudian rekaan dia tu terpilih. Macam awak lah masuk pertandingan, contoh kawan-kawan yang dah 5 Zamrud yang dah masuk pertandingan yang dianjurkan oleh sekolah, dianjurkan oleh mata pelajaran ke, jadi awak terpilih. Jadi maksudnya Encik Muhammad Hamzah kat sini dia bertuah. Jadi pada ketika itu hanya ada 11 jalur berwarna biru dan putih. Pada asalnya biru tu bermaksud perpaduan orang-orang tanah Melayu yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Dan terdapat bulan sabit dan bintang pecah 5 yang merupakan pada asalnya dia adalah bendera negeri Johor. Faham sebab Encik Muhammad Hamzah ni dia asal daripada Johor. Jadi selepas mengalami proses penambahbaikan, jadi jalur yang tadi kita nampak tu dia berubah warna putih kepada merah, putih dan merah dan ada 14 jalur. 14 jalur tu apa cikgu? Cikgu ingat anak murid cikgu ni, 14 jalur itu bermaksud 14 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Faham Sekarang ni kita ada berapa wilayah persekutuan? Anak murid cikgu nak tanya awak, ada berapa wilayah persekutuan? Ada berapa? Siapa tahu? Tolong sebutkan. Cikgu tak dengar. Cuba. Kuala Lumpur, lagi 2. Kuala Lumpur, Putrajaya. Putrajaya, lagi 1. Dia berada dekat Sabah. Iman tahu? Lawak. Ya, Alhamdulillah. Labuan. Bagus. Cikgu memang suka anak murid cikgu kalau faham
Okey, ingat selepas ni ada pertandingan. Cikgu buat satu je pertandingan, cikgu bagi masa awak dalam masa 2 hari je awak siapkan. Kejap lagi cikgu terangkan dan cikgu akan bagi hadiah. Hadiah dia 2 benda je. Maksudnya pemenang dia nombor 1, nombor 2. Ataupun nombor 3 lah, cikgu bagi nombor 1, 2, 3 Ingat, cuma yang penting awak kena buat dalam masa 2 hari je. Okey, seterusnya kalau kamu nak tengokkan, dia pada asalnya dia lahirkan di Singapura. Tapi kalau kita tengok sini, dia menetap dan bekerja di Johor dan dia mendapat pendidikan awal tersebut. Dan meninggal dunia macam cikgu cakap tadi lah, 19 Februari 1993. Ini adalah reka bentuk yang cikgu sebenarnya penerangan dia sama je pada muka surat 122 hingga 123. Cuma yang kalau kamu tengok, reka bentuk dia dipinda. Yang atas sekali itulah maklumat yang atas tu dipinda dan mendapat rekaan atau persentuhan daripada Encik Muhammad Hamzah. Jadi dekat sini kita nampak lihat warna biru tadi tu. Cikgu nak ingatkan. Warna biru ni asalnya daripada bendera negeri Johor. Jadi kalau kamu tengok yang warna merah dengan ada bintang bulan sabit dan bintang bulan pecah 5 ni, dia merupakan bendera asal negeri Johor. Kemudian mengalami perubahan dan mendapat sentuhan daripada Encik Muhammad ni. Dan kalau kita tengok sini ada 11 jalur je. 11 jalur pada ketika itu ia merupakan beberapa saja negeri yang ada di dalam semenanjung tanah Melayu. Belum masuk Sabah Sarawak. Okey, seterusnya. Ni kalau kamu tengok pada tahun 1950-an dia mengalami perubahan sedikit dan pada waktu itu kalau kamu tengok bendera yang telah direka oleh Encik Muhammad Hamzah ni mendapat kelulusan daripada Majlis Perundangan Persekutuan. Tetap juga mempunyai 11 jalur. Cuma bintang itu digantikan kepada pecah 11. Yang maksud dia adalah 11 negeri yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Ini Persekutuan Tanah Melayu. Dia masih sama lagi. Okey. Jadi kita tengok pada 93 dia mengalami perubahan lagi di mana kalau kita tengok bintang pecah 14 tadi tu dia berubah pula. Dia berubah daripada 11 ke 14. Kemudian jalur yang tadi tu ada berapa? 11 menjadi 14 jalur. Bermaksud 14 jalur, 14 negeri yang terdapat di dalam Persekutuan Tanah Melayu ketika itu, yang mana selepas tu Sabah dan Sarawak masuk, Singapura dia keluar daripada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1965. Jadi ini adalah perubahan bendera kita. Jadi kalau kamu kena tahulah. Jadi dijadikan cerita, dipendekkan cerita. Sekejap ada yang baru masuk. Okey, ingatkan. Okey, cikgu nak tengok. Cikgu tengok chat sekejap. Okey. Okey, nampak tak slide saya ni? Masih nampak lagi tak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi pada 1963 16 September, ingat ni kita cuti yang minggu lepas tu 16 September, seminggu sebelum tu kita cuti. Itu kita nak meraihkan pembentukan Malaysia. Ingat sebagai murid tahun 5 bawa ke sekolah menengah atau dewasa, bila anak cucu cicit kita tanya, apa itu 16 September 1963 tu? Abang, kakak ke dia tanya? Ia merupakan hari pembentukan Malaysia di mana Sabah dan Sarawak masuk ke dalam Persekutuan Tanah Melayu. Waktu itu Persekutuan Tanah Melayu tertiba bila dibentuk pada 16 September baru wujudnya Malaysia yang waktu itu disertai oleh Singapura, tetapi Singapura telah keluar pada 1965. Jadi bendera yang tadi tu mengalami asimilasi perubahan daripada 11 bintang pecah 11 jalur berubah kepada 14 jalur dan juga 14 bintang pecah 14. Okey, cikgu nak tanya awak, apa namanya bendera kebangsaan negara kita? Kalau awak dah nampak. Jalur gemilang. Jalur gemilang. Itu awak sedia maklum tahu. Ingat bendera identiti sesebuah negara. Bendera sekolah identiti sebuah negara. Bendera negeri Melaka identiti rakyat ataupun orang yang menetap di Melaka. Jadi kalau kamu kena tahu dekat sini, bendera kebangsaan ialah lambang identiti negara dan menjadi kebanggaan. Kalau kamu tengok balik muka surat 120 hingga 121 buku teks, kalau kamu tengok dekat situ ada sambutan bulan kebangsaan, ada orang yang menang pertandingan yang memegang bendera. So dekat situ itu menggambarkan perasaan bangga dia kepada negara melalui apa? Melalui bendera yang dia pegang. Ingat kita akan bangga kalau mak ayah kita dapat nombor 1, kita dapat TP6 dalam sejarah, TP6 dalam mata pelajaran lain, mak ayah kita pun bangga. Anak aku dapat TP6. Maksudnya dia kata anak murid cikgu yang 5 Zamrud ni dapat TP6, ayah awak kata alhamdulillah, subhanallah, anak-anak saya pandai sejarah. Termasuk juga mata pelajaran
lain. Okey, ini cikgu biasalah yang awak dah tahu tadi. Cikgu tanya apa nama lain bagi bendera kebangsaan negara kita, jalur gemilang yang awak dah tahu tadi kan. So ini cikgu tak nak masuk yang ini, cuma cikgu nak buat penerangan sedikit tentang kuis dekat sini lah apa yang awak kena buat. Kejap cikgu share benda lain. Okey. Okey, nampak tak slide ni? Nampak. Slide apa? Nampak. Jalur gemilang. Ya. Jalur gemilang. Ini bendera jalur gemilang. Awak dah sedia maklum tahu Ini adalah bendera jalur gemilang. Ini cikgu hanya nak tugasan awak Sabtu Ahad. Siapa paling cepat? Cikgu bagi awak masa siapa paling cepat. Cikgu nak awak lukis bendera jalur gemilang ni. Kemudian awak menggunakan apa saja bahan yang ada dekat rumah tu. Contoh kertas warna. Okey. Kamu bentuklah dalam ni tekat-tekatkan ni. Ataupun beras ke apa ke, awak masukkan mengikut warna. Boleh tak? Boleh. Awak cuba buat sebab cikgu adakan pertandingan 3 hadiah. Cikgu akan pergi bila kata contoh awak dah siap Sabtu Ahad tu, tangkap gambar, tunjuk dekat saya, tak kisah awak nak guna medium apa sekalipun. Tetapi cikgu nak beritahu awak, janganlah semua guna pensel warna. Gunalah benda-benda lain. Contoh nak guna kertas warna, awak nak lekat halus. Awak dah belajar pendidikan seni visual kan? Jadi awak tahu dekat sini bagaimana nak bina cantik. Ingat yang tercantik cikgu akan bagi tempat pertama, kedua dan ketiga. Cikgu sendiri akan pergi ke rumah awak untuk hantar hadiah. Jadi cikgu harap ini tugasan yang dekat rumah Sabtu Ahad. Jadi awak tangkaplah Ahad tu, cikgu bagi sampai malam je. Awak tangkap gambar, cikgu saya dah siap. Awak tunjuk kat saya. Okey? Boleh? Okey, sekarang nampak tak slide ni? Slide Microsoft Word cikgu ni nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, nampak Apa yang awak perlu buat kat sini ialah cikgu kecilkan sekejap Okey, awak perlu buat dekat sini ialah pada muka surat 122 hingga 123 ini merupakan peta alih. Apa yang perlu awak buat sebenarnya ialah memindahkan maklumat di dalam peta alih tersebut sejarah bendera kebangsaan. Bagaimana nak buat? Dekat buku teks muka surat 122 hingga 123 dia ada nombor tersebut. Jadi apa yang perlu buat ialah kamu imlakkan maklumat yang ada dalam buku teks. Sekejap punya imlakkan dia maklumat yang ada pada buku teks tu, kemudian dekat yang atas ni kamu tulis tahun dia 1949. Okey, kemudian kamu baca maklumat tersebut yang nombor 1 pada tahun 1949. Ingat di atas yang cikgu tandakan ni, okey, yang cikgu tanda right ni. Okey, kejap dekat bawah juga awak masukkan tahun. Tahun. Cikgu, dalam kotak yang ni nak masukkan apa? Maklumat yang awak baca di dalam buku teks 122 hingga 123. Maksud dekat sini yang pertama, Majlis Perundangan Persekutuan menganjurkan pertandingan mereka cipta bentuk bendera Persekutuan dalam Melayu. So apa yang perlu buat kat sini? Awak masuk yang pertama. Okey, Majlis Perundangan. Cikgu adalah bagus tulisan ni sebab cikgu punya board ni dia bergalih-galih. Majlis Undangan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Melayu adakan pertandingan reka cipta bendera kebangsaan. Tulisan cikgu pun dah teruk dah kat sini. Okey, kat ni nampak tak? Ada nak tanya? Okey, ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Okey, apa nak tanya? Bendera rekaan Encik Muhammad bin Hamzah tu tahun dia berapa? Okey, yang itu jangan kita risau. Kita baca je bendera tu sebenarnya pada pertandingan yang dimulakan pada tahun 1949. Kalau kamu tengok Encik Muhammad Hamzah tu, kita tengok dia lahir je, dia tunjuk lahir dekat mana, dia meninggal dekat mana, dia mendapat pendidikan dekat mana. Itu jangan khawatir. Tetapi pertandingan tersebut menunjukkan proses bagaimana bendera tersebut dicipta daripada bendera asal negeri Johor berubah kepada bendera Persekutuan Tanah Melayu dan kepada bendera Jalur Gemilang. Maksudnya kat sini pada tahun yang kalau kamu tengok kan tahun 1950 tu barulah bendera itu dikibarkan dekat Istana Sultan Selangor. Kita tak boleh cakap cikgu tahun bila bendera Jalur Gemilang ni
betul dizahirkan secara total yang betul. Tak, dia mengalami proses kita buat yang tahu sejarah dia. Faham tak Alia Zahira? Jadi tahun dia Alia Zahira? jadi tahun dia tak payah tulis ke? Ya. Itu sebab cikgu kata dekat kotak ni masuk belajar dalam kelas tak semestinya tulis. Kenapa kotak-kotak kecil ni ada? Dia untuk kita tulis tahun supaya tahun tu tidak masuk dalam ni. Jadi bila kita buat statement, kita dah nampak ada bagaimana kita nak masukkan maklumat tu asing di antara perkataan dan juga tahun. Dekat atas ni tahun. Jadi kalau kamu tengok buku teks dan seterusnya, muka surat 122, 23, kamu baca pula yang kedua. Tahun dia sama juga. Tahun 1949, tetapi apa yang dibuat dekat situ? Sekejap kat sini kan, tahun 19, sekejap cikgu ni. 1949, apa yang dibuat dekat sini? Kalau kamu tengok, dia melemel kan? Okey, dia melemel tu. Dia melemel tu dibuat apa? Apa yang ditanya? Apa yang dibuat? So, masukkan maklumat tersebut. Ingat, cikgu faham, cikgu kenal murid tahun 5 Zamrud, dia bukan pada murid-murid yang biasa. Dia murid yang pandai memindahkan maklumat, memendekkan maklumat ke dalam peta iting. Peta ahli tersebut. Cikgu kenal awak. Jadi awak jangan ambil maklumat tu daripada buku teks salin semua. Awak boleh guna ayat sendiri. Okey, ada tak siapa-siapa lagi nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya lagi tak? Okey, ada siapa? Raja. Raja apa Raja? Cikgu, kenapa Singapura keluar daripada tu? Okey, sebenarnya Singapura keluar daripada Persekutuan Tanah Melayu, dia bukannya tidak puas, Lee Kuan Yew tu bukannya tidak puas hati. Lee Kuan Yew tu dia rasa bahawa dia nak mengamalkan bahawa bila dia pergi ke Tanah Melayu, dia tengok ramai orang Melayu. Jadi Tunku Abdul Rahman pada ketika itu mengamalkan yang orang asal di Tanah Melayu memberikan hak kepada orang Melayu. Jadi Lee Kuan Yew ni dekat Singapura banyak orang Cina. Jadi dia bawa orang Cina tu ke dalam Persekutuan Tanah Melayu untuk menjoin. Sama-sama masuk dalam Malaysia. Kononnya nak jadi warga negara senang daripada prinsip jus soli tu. Ini masa sekolah menengah soal belajar jus soli tu. Tetapi dia tengok tak dapat hak bagi rakyat asal dia Cina dekat situ. Jadi apa yang dia buat? Dia keluar. Bila dia keluar, sekarang kita tengok Singapura merupakan 10 negara dinamik di dunia. Maksudnya negara dia tanpa ada apa-apa komoditi, ada getah ke, ada emas ke, ada biji timah ke, ada kelapa sawit, tetapi dia mampu berdiri melalui ekonomi jalan laut, perdagangan. Dalam perdagangan Okey, sekarang apa yang cikgu nak, yang seterusnya. Okey, cikgu buka ini Sekejap. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak. Tak tahu? Tak tahu tak apa. Okey, sekarang ni cikgu buat peta bulatan. Okey, cikgu buka, cikgu tunjuk kepada awak. Sekejap. Okey, sekejap dia lambat loading. Okey, ni peta bulatan. Okey, nampak tak peta bulatan ni? Nampak. Okey, ni last lah. Okey, ni peta bulatan. Dekat bawah ni, dalam tengah-tengah ni seperti biasa. Yang tengah-tengah ni cikgu nak awak zahirkan kepentingan. Okey. Kepentingan mengibarkan jalur gemilang. Kenapa penting nak kibar jalur gemilang? Cikgu nak tanya anak murid. Okey, macam ni. Awak fikir awak ada kat sekolah je. Awak nyanyikan lagu negaraku, awak nampak bendera jalur gemilang tu, apa yang awak rasa? Cuba zahirkan 1-2 jawapan. Danish kat sini ada, Danish. Kan cikgu dah kata bangga je kan, awak nak bangga je. Okey, tak apa. Lain. Selain daripada tu, Alia Zahira ada, Iman ada, Danish memang boleh bagi jawapan. Siapa lagi tu? Iqmal ada. Cepat cikgu nak tahu. Selain daripada bangga, cikgu tulis je bangga ni. Ni jawapan awak. Ada tak jawapan lain? Menunjukkan rasa apa? Gembira. Menunjukkan rasa. Rasa gembira pasal tu biasa sayang. Ambil jawapan-jawapan yang awak boleh zahirkan yang cikgu tengok, hebat ni budak 5 Zamrud. Menunjukkan apa? Rasa hormat. Betul tak? Hormat pada negara. Betul tak? Hormat bukan pada negara sayang, pada bendera. Pada bendera tersebut. Okey, sekarang ni yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, awak cuba berikan pendapat sendiri. Sekarang ni cikgu balik kepada
Cikgu stop sharing. Okey, sekejap Okey, sana sini. Okey. Jadi hari ni awak belajar pertama sejarah bendera kebangsaan. Kedua, awak kenal apa nama bendera kebangsaan. Di dalam sejarah bendera kebangsaan, awak dah belajar bagaimana proses pembentukan bendera kebangsaan yang asal daripada bendera negeri Johor terbentuknya sampai kepada jalur gemilang dan nama bendera kita itu diberi nama. Jadi awak faham dekat sini. Kemudian yang kedua, cikgu adakan pertandingan. Kita pulang kepada awak, awak nak buat, awak dapat hadiah. Hadiah cikgu tak seberapa tetapi ia merupakan kenang-kenangan bagi awak daripada saya. Jadi cuba buat. Awak buat lukis bendera kebangsaan. Lukis boleh tekap, siapa nak print lah, cikgu tak kisah. Cuma bahan yang digunakan pada bendera yang awak print tu tak kisah, nak guna pasir yang awak warnakan ke, nak guna debu ke, nak guna glitter yang beli dekat kedai RM2 ke, yang ada macam warna merah, biru, putih ada. Terpulang kepada awak. Nak guna beras ke, warnakan beras tu, keringkan dulu, kemudian gamkan bendera, tabur dekat atas bendera tu pun boleh. Terpulang pada kreativiti, cikgu nak tengok. Tidak bersemuka tetapi ia dalam talian. Cuma nanti dah siap Sabtu Ahad, akhir pada Sabtu malam. Boleh jawab dekat gambar. Siapa cepat? Cikgu nak tengok siapa cepat tau. Sekarang ni siapa cepat? Okey, cikgu tak adalah paksa awak tetapi terpulang untuk awak buat. Ya, Alia Zahira. Ada apa nak tanya Pak Izzatul Nadia? Ada? Nanti nak hantar kat mana? Pegang dulu. Bila cikgu kata hantar, suruh mak ayah hantar dekat, biasalah dekat mak-mak dekat kelas 5D5. Letak dekat situ cikgu akan ambil. Ingat cikgu hanya nak beri gembira kepada awak. Awak ada apa saja cikgu bagi. Apa yang pada cikgu, cikgu bagi dekat awak. Okey, faham? Okey, sebelum tu ingat buat kerja saya, latihan modul sejarah tahun 5, kemudian upload, muat naik nota awak, siapkan dia. Dan jangan lupa isi kehadiran. Cikgu ingatkan tu saja. Jadi sesi PDPR kita berakhir pada hari ini dan saya jemput Puan Guru Besar, Puan Jalila binti Haji Mansur untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada anak murid 5 Zamrud yang saya sayangi. Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Cikgu Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu alhamdulillah ya. Terlupa Cikgu Roshidah. Yang dihormati Cikgu Roshidah, Cikgu Fauzi serta anak-anak 5 Zamrud ya. Ramai perempuan ada setakat ni kita ada 11 orang penyertaan ya. Jadi alhamdulillah Cikgu nak merakamkan jutaan terima kasih pada Cikgu Fauzi dan tahniah kepada anak-anak 5 Zamrud kerana kamu dapat menghadiri kelas secara online. Secara Google Meet dengan Cikgu Fauzi pada hari ini. Cikgu tengok tadi menarik penerangan Cikgu Fauzi pun jelas. Cikgu harap kamu pun mungkin dapat menarik perhatian kamu dan dapat penjelasan yang lebih terperinci lah daripada apa yang Cikgu Fauzi telah terangkan. Jadi cikgu nak ucap tahniah kerana ada 12 orang daripada rakan-rakan lain yang mungkin tak masuk hari ni bermakna mereka tak belajar lah. Jadi tahniah kepada wajah-wajah yang ada cikgu lihat hari ni kerana kamu bersemangat nak belajar. Itu yang cikgu banggakan. Cikgu amat gembira sekali bila tengok respon kamu yang amat baik kepada Cikgu Fauzi. Jadi teruskan kecemerlangan insya-Allah dengan usaha kamu, dengan cara kamu belajar ini, insya-Allah kamu akan cemerlang suatu hari nanti insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Fauzi dan terima kasih kepada anak-anak 5 Zamrud semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Okey anak murid cikgu sekejap boleh tak turn on kamera? Cikgu nak ambil tangkap layar. Boleh turn on kamera Cikgu nak ambil tangkap layar. Iqmal, turn on kamera sekejap. Cikgu nak ambil tangkap layar je. Dami Alisha ada tak? Dami Alisha? Iqmal? Ya. Okey, saya buka kamera Cikgu nak ambil gambar je untuk simpanan. Cikgu nak print screen Okey, cikgu ambil Okey. 1, 2, 3. Okey, sekejap cikgu print screen. Okey, cikgu jemput. Cikgu Roshidah ada nak cakap apa-apa tak? Cikgu Roshidah ada nak cakap apa-apa? Sekejap kita tunggu Cikgu Roshidah. Cikgu Roshidah kita. Sekejap.
Mungkin masih memandu kan Cikgu Fauzi. Itulah. Okey, tak apa. Mungkin tak ada line kot. Dia putus-putus. Okey, tak apalah. Okey, cikgu nak ingat sekali lagi terima kasih kepada Puan Guru Besar dan juga Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Oh, lambat ni suara. Tak apa Kak, dengar je. Cuma dia putus-putus. Ada Kak Kak Rushidah tak apa, putus-putus. Okey, tak apa murid-murid. Cikgu tamatkan sesi PDPR kita sebab dah 6 minit kita kat sini. Nanti cikgu lain bising pula tunggu awak nanti untuk masuk ke subjek yang lain. So cikgu harap kat sini menyantuni terima kasih kepada Puan Guru Besar kita kerana sudi bersama juga dengan Puan Rosida kerana sudi ada di dalam untuk sesi pencerapan Tantai SKPMG2 Sejarah tahun 5 Zamrud ni. Jadi cikgu harap sebelum cikgu tamatkan, murid-murid dapat siapkan kerja saya dengan baik. Ingat ada pertandingan Sabtu Ahad tu, Bendera Jarum Gemilang, tolong siapkan. Cikgu bagi juga hadiah tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Faham Tidak ada apa yang cikgu nak bagi lebih. Hanya kamu berusaha, cikgu sangat suka. Itu maksudnya kesungguhan awak. Jadi itu saja. Sesi ni cikgu rakam, cikgu akan masukkan dalam Google WhatsApp grup 5 Zamrud. Rakaman dia selepas Google Drive cikgu Jana akan nanti, baru cikgu masuk dalam masa sejam macam tu Jadi cikgu ucapkan jaga diri, hiasi pribadi. Ya Kak. Maaf tadi line tak tiba-tiba je. Akan nak cakap ke? Tak apa. Boleh teruskan je lah. Okey. Jadi tak nak tamatkan. Okey ya. Jadi cikgu tamatkan sesi PDPR kita. Jaga diri, hiasi pribadi, sentiasa kekal dekat rumah, amalkan kebersihan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Boleh tanya. Ya. Okey, Alia Zahira nak tanya apa? Tak ada apa-apa. Danish nak tanya apa Danish? Ada? Nanti cikgu hantarkan kerja kat grup WhatsApp boleh? Cikgu dah buat penerangan tadi. Untuk penerangan dalam ni cikgu akan buat dia dalam video. Nanti dia ni buka. Boleh tengok. Okey, Iqmal ada nak tanya apa-apa? Akmal Iskandar, Iman Batrisha, Pak Izatul? Ada? Tak ada. Okey, sekian je. Cikgu tamatkan sesi ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Sama cikgu. Terima kasih.